Yo, what's up, check it out. Welcome back to my channel. This is Roma Syam. So, hari ni aku nak kongsikan kisah seram kawan aku yang terjadi dekat kawan aku. So, let's go. Kita intro dulu. Sebelum start, kita intro dulu. Let's go. So, kisah seram ni berlaku kat kawan aku, di mana masa tu dia gelek-gelek phone dan terjumpa satu tempat yang menarik lah, dia cakap, untuk tenangkan fikiran masa tu. So, dia gelek-gelek, terjumpalah tempat tu. Dan tempat tu memang menarik, dia cakap. Ada air terjun, ada tempat memanggang, dia cakap. Tempat yang santai-santai, chill gitu. So tempat tu memang menarik, dia cakap kat aku. So dia decide untuk ajak kami kawan lah. So dia call satu-satu, semua orang busy, termasuk aku sendiri. Dia call, aku cakap aku busy bro, aku cakap kat dia. So dia pun decide untuk pergi seorang-seorang, dia cakap kat aku. Dia tak nak lah sebab kami orang semua busy. So lebih baik dia pergi seorang-seorang. Dia cakap, mana tahu solusi ke, kalau korang tak busy, dia cakap, aku ajak korang pergi tempat ni lah, dia cakap, untuk tenangkan fikiran, untuk lepak-lepak ke. Dia cakap tempat tu memang menarik untuk lepak-lepak, dia cakap kat aku. So dia pergi. Masa tu hari Sabtu, dia cakap aku, hari Sabtu. Masa tu dia pergi, lepas habis dia kerja tu, so dia direct tu pergi untuk tempat pedalaman tu lah. So tempat tu memang sungguh indah, dia cakap. So setiba dia sampai tempat tu, dia pun terkejut lah. Wow, sungguh cantik, dia cakap. Tempat tu memang menarik. Tempat mandi boleh semua, kita panggang, kita nak rehat time hujung minggu, dia cakap. Oh, memang best ni, dia cakap dalam hati dia. So sebelum dia nak lepak, dia decide untuk cari homestay. So homestay yang terdekat tempat tu, dia cari semua full. Dia cari semua full. Dan dia pun masa tu dah senja, dia cakap aku. Dia pun penat lah nak cari homestay. So dia pun, takkan aku tidur dekat kereta, dia cakap dalam hati dia. Macam mana ni, dia cakap dalam hati dia. So tiba-tiba ada seorang pakcik tegur dia. So pakcik tu tanya, dek, tengah cari homestay ke? Pakcik tu tanya dia. Dia pun pelik, macam mana pakcik ni tahu dia cari homestay. So dia pun iyakan saja. Ya pakcik, saya tengah cari homestay. Berapa pakcik? Pakcik tu beritahu kat dia, pakcik ada satu homestay, dia cakap. Homestay ni lebih kurang 15 minit ke 20 minit dari tempat ni, pakcik tu cakap. So dia pun tak fikir panjang, sebab dia rasa masa tu sungguh penat, dia nak berehat, dia cakap. So dia pun ikut sajalah pakcik tu. Masa tu sesampainya mereka dekat tempat tu, tempat homestay pakcik tu, so pakcik tu dia pun terkejut lah, dia cakap, oh, besar juga bilik homestay, besar juga homestay pakcik ni, dia cakap dalam hati dia. So dia pun pelik lah, dia agak pelik lah sikit. Dan dia buka pintu, pakcik tu, ni lah homestay pakcik tu. Pakcik tu beritahu kat dia. Oh, so dia terus tanyalah, berapa satu malam ni pakcik? Sebab saya hanya untuk satu malam, sebab esok saya mau balik sudah, balik ke bandar, dia cakap. So dia cakap hanya bayar RM60 je, pakcik tu beritahu kat dia. Dia pun pelik, kenapa RM60? Dalam hati dia. Tapi dia pun tak fikir panjang, tak apalah, RM60 pun RM60 lah dalam hati dia, asalkan boleh rehat. Dia pun bagilah duit tu kat pakcik tu. And pakcik tu sambil ambil duit, sambil dia bagi kunci kunci bilik lah, kunci homestay tu. Dia bagi kunci homestay tu. So kat kawan aku ni, masa tu
kawan aku ambil. So pakcik tu, sebelum pakcik tu pergi, pakcik tu beritahu kat dia supaya kalau ada orang ketuk nanti jangan buka dek. Dia cakap macam tu. So dia pun pelik, kenapa pakcik ni gurau ke apa. So dia tak fikir panjang, dia sambil senyum, sambil dia okey pakcik, thank you, dia cakap kat pakcik tu. So dia pun ambil barang dia, pergi ke bilik dia dan buka pintu. Dia masukkan barang-barang dia ke dalam dia tu, and sambil tu dia berehatlah dekat katil dan sambil terlelap. Masa dia terlelap tu, masa tu dia dah tidur dah, dia cakap aku. Dan dia terkejut dengan satu bunyi, iaitu bunyi TV. Dia cakap aku, TV, bunyi TV. TV tu sangat besar, dia cakap bunyi TV tu. Dia terkejut sebab bila masa pula aku on TV ni, sedangkan aku berehat dekat katil tadi masa petang tadi, dia cakap. Dia pun pergilah bangun, lepas tu dia padam. So pas dia padam tu, dia tengok jam menunjukkan pukul 11 malam. So masa pukul 11 tu, dia pun rupanya dah malam, mau tengah malam, dia cakap dalam hati dia. Dah lah, aku belum mandi lagi ni, dia cakap. So dia decide untuk pergi mandi. So masa dia pergi ambil tolak apa semua, tiba ada orang ketuk, dia cakap. So dia pun terkejut, ada orang ketuk, mungkin pakcik ni bagi apa-apa benda kot, dia cakap dalam hati dia. So dia pun decide untuk buka pintu. So masa dia buka pintu tu, so tiba-tiba dia macam mana tak ada orang, siapa yang ketuk. Dia pun jenguk pun, lepas tu dia teriak, "Weh, jangan main lah pakcik," dia cakap. So tak ada orang menyaut. So dia tutup balik pintu, dia terus pergi bilik air dan mandi. So dia mandi dan tiba-tiba dia terkejut lagi sebab ada orang tengok TV dalam bilik dia tu. So dia terkejut, sedangkan aku dah tutup pun TV tu, dalam hati dia. Dan dia ada dengar suara banyak orang dalam bilik dia tu. Dia pun cepat-cepat mandi, lepas tu dia pun keluar. Dia rupanya memang TV tu on, dan tak ada orang langsung dekat dalam bilik dia tu, hanya dia seorang. Dia pun apa benda ni siap, dia cakap dalam hati dia. So dia pun, pas dia mandi, dia makan. Pas dia makan, and dia decide untuk tidur. Jam pun menunjukkan dalam pukul 1 pagi. Dia masa tu dia cakap aku, masa pukul 1 pagi. Masa tu dia mau tidur, tiba-tiba masa dia tidur tu, ada seorang yang panggil nama dia keluar. So dia pun keluar. Masa dia keluar tu, dia terkejut, pakcik rupanya. So pakcik tu, dia pun tanya pakcik tu, "Cik, kenapa datang malam-malam tu, cik?" "Oh, tak ada, cuma nak beritahu ada bunyi ke tadi," pakcik tu cakap. So dia pun pelik. Dia pun menipu pakcik tu. Dia cakap tak ada, sedangkan dia dengar bunyi dan ada orang on TV. Dia terpaksalah menipu pakcik tu supaya pakcik tu tak ada expect langsung lah. So masa tu dia pun beritahu ke pakcik tu, okey. Pakcik tu cakap okey. So pakcik tu beredarlah pergi. So sebelum pakcik tu beredar pergi, pakcik tu ada beritahu, kalau ada apa-apa, lebih baik balik sekarang. Pakcik tu cakap kat dia sebelum pakcik tu balik. So dia pun pelik. Dia tutup pintu and dia tidur. Sambil dia fikir-fikirlah pakcik tu cakap apa. Dia pun blur lah sikit apa pakcik ni cakap. Masa dia terlelap tu, so dia terkejut sangat masa tu. Ada seorang lembaga putih di dalam bilik dia. So dia pun tengok benda tu. Dia pergi sana, pergi sini, and dia pun terkejut and takut masa tu. So masa tu benda tu cakap tolong. So masa tu dia
gelabah sangat. Dia ambil semua barang dia. Dia pun caw pada hari tu, tinggalkan kunci semua. Dia caw masa tu, dia cakap. So masa dia nak caw tu daripada homestay tu, tiba-tiba dia ada tengok dekat cermin kereta dia tu. Dia tiba-tiba dia tengok pakcik tu ada ke belakang dia. So korang, kenapa pakcik tu buat macam tu? Kenapa minta tolong ke dia? Kita tak tahu. So dia pun tak tahu apa benda yang dia alami masa tu. Dia cakap dia pun sampai kat dia punya bilik sewa dekat bandar. Dia cakap dia pun masa tu seminggu dia terbangun sebab dia demam, dia sakit. So dia sampai sekarang dah tertanya-tanya siapakah pakcik tu dengan homestay tu, kenapa, and kenapa benda tu minta tolong kat dia. So homestay tu saya tak mau beritahu ke mana tempat, and biarlah rahsia homestay tu. So sampai sini saja video kita pada hari ini. So jangan lupa like, share and subscribe to my channel. So kalau korang nak video kisah seram lagi, so korang komen dekat bawah, komen, and korang cakap nak aku akan buat satu video kisah seram lagi. So jumpa di next video. Aku harap korang subscribe, like and share video ni. So korang jangan percayalah benda-benda ni. So korang jangan percaya 100% atau benda-benda ni, sebab kita tak nak percayalah 100%. Kita boleh percayalah dalam 30%, 40%. Wah, persen kau. So korang boleh percaya sikit-sikit lah, tapi jangan percaya banyak. So anggaplah kisah ini sebagai penghibur untuk kita semua. See you in the next video. Tekan subscribe, okay? See you when I see you. Peace. Sarap to peace. Walk more.